Assalamualaikum dan selamat malam geng. Bersama saya lagi CFW Motovlog. Sekarang jam dah 12.53 geng. Dan sekarang ni saya dah sampai dekat kampung saya. Semalam saya di JB kan, habis selesai buat video tu, pagi Khamis ni saya terus bertolak. Dan sekarang Khamis malam Jumaat dah geng. Jadi untuk cerita malam ni, saya ada terbaca kisah yang rakan saya kongsikan dekat TikTok. Dan saya rasa kisah ni pun agak menarik juga sebab dia berkaitan dengan kita, orang Melayu. Nak tahu kisah apa geng? Nanti saya sambung. Sebelum tu, jangan lupa geng, bagi yang belum tekan button subscribe, boleh tekan button subscribe yang berada di bawah. Okey geng, terima kasih kepada dah tekan subscribe. Dan juga kepada terima kasih yang dah support channel saya ni. Jadi jom kita layan intro dulu geng. Nanti dah sampai dekat jalan tu, saya sambung lah. Nah, ada anjing geng. Okey, jom. Okey geng, sambung cerita pada malam ni, saya nak kongsi lah dan saya nak cerita pasal kisah kisah burung wak-wak atau burung ruak. Kalau saya boleh kongsi sedikit, burung wak-wak ni sekarang burung yang dilindungi geng, oleh Jabatan Alam Jabatan Hidupan Liar, ataupun pihak-pihak berkaitan lah dengan jabatan tersebut. Dan biasanya ni burung wak-wak ni lah biasanya lah memang habitat dia dekat area-area kawasan yang berair seperti bendang sawah macam gitu kan. Dan biasanya pula yang tangkap burung wak-wak ni pula biasalah orang-orang kita. Dan banyak yang melakukan kegiatan aktiviti ni biasanya banyak pada orang-orang utara lah. Dan kisah ni pun saya baca dan saya cubalah cari sumber lain kan. Memang banyak jugalah, terutama penduduk-penduduk daerah utara sana, sebab diorang ada sawah padi. Okey geng, jadi untuk kisah saya malam ni, jom saya cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak tangkap burung wak-wak ni geng, dia ada berbagai-bagai cara pada tahun 80-an dulu, cara yang biasalah, yang common orang kita buat adalah dengan cara mendekut burung wak-wak. Mendekut burung wak-wak ni gunanya, caranya guna sejenis alat tiupan yang saiznya pun tak besar mana, kecil dan tak panjang mana lah. Atau dia macam serunai lah geng. Serunai yang mempunyai 2 lubang. Serunai seperti yang digambar tersebut. Ni saya ada setengah gambar. Okey. Burung wak-wak ni sebenarnya katanya lah banyak khasiat. Dan saya pun memang juga ada dengar dulu. Biasa dia proses nanti jadikan minyak geng. Sebagai minyak macam urutan-urutan tradisional lah burung wak-wak ni. Jadi kadang permintaannya pun mungkin ada setengah tempat yang masih lagi menggunakan burung wak-wak. Okey geng, kisah ni ini saya ambil dekat Google geng. Kisah ni terjadi dekat 3 orang rakan, kalau saya tak silap lah. Dan dia ni, ketiga orang rakan ni dia tinggal di Perak kot dalam cerita tu. Jadi waktu dia nak mendekut burung wak-wak ni, dia pun dah sampai di lokasi yang biasanya burung wak-wak tersebut bermain. Jadi dah sampai lokasi, dah apa semua, dia pun terus start lah. Start letak perangkap, atau dipanggil macam mengumpan lah. Cara diorang pasang perangkap untuk burung wak-wak ni geng, dia akan sediakan 2 batang buluh
dan dipacak lah di kiri dan kanan dan menghasilkan satu macam mungkin ruang dalam berapa sentimeter. Dan di antara tengah-tengah ruang tu dia akan letak satu jaring lagi. Jadi burung tu akan datang, cara dia akan terpikat dan mencari sumber suara tu macam bunyi memikat burung kan. Jadi burung tu akan datang dan akan langgar perangkap jaring tu. Jadi bila dah langgar perangkap jaring tu, mungkin kaki burung wak-wak tu pun terselit dan apa kan. Jadi macam tu lagi caranya. Jadi tengah diorang macam husyuk lah ni, dah dapat seekor ekor, tiba-tiba datang geng satu angin yang menduru kuat berdasarkan cerita yang saya baca ni lah. Anginnya datang menduru dengan sungguh kuat, sehingga kan perangkap jaring yang dipasang tu terkoyak geng. Pelik geng, boleh terkoyak tau, angin saja. Dan lepas angin tu merempuh jaring tu sampai jaring tu terkoyak, jadi tanggallah semua tiang buluh yang dia pacakkan di kiri dan kanan tadi. Jadi biasanya penangkap burung wak-wak dah tahu lagi sedikit sebanyak kisah-kisah mistik yang sering dikaitkan dengan burung wak-wak ini. Jadi macam daripada pengalaman diorang sendiri, bukan satu dua kali lah pengalaman ni terjadi, dah banyak kali terjadi dan di tempat-tempat yang berbeza pun samalah. Jadi biasanya kalau menangkap burung wak-wak, saya tak pasti betul ke tak. Anggap cerita yang saya anggap kisah yang saya cerita ni hanya hiburan semata-mata geng. Biasanya dah mengalami kejadian yang macam pelik macam tu, diorang akan terus berkemas lagi dan terus, maknanya hasilnya contoh sebelum tu dapat dalam 2-3 ekor, jadi diorang terus balik lagi. Dan diorang tak akan pasang pukat dekat mana-mana lagi lah. Jadi orang yang sama tu kat cerita, jadi dalam beberapa hari lepas tu diorang jumpa satu tempat yang baru, pun diorang kata satu tempat dekat Perak juga. Jadi diorang pun dah selesai pasang perangkap semua. Cerita ni terjadi pada tahun 80-an geng, seperti yang diceritakan oleh pencerita itu. Dah siap pasang perangkap, tiang buluh apa semua untuk jadikan perangkap jaring. Jadi diorang pun mendekut lah, diorang tiup serunai tu, diorang tiup pun tak datang-datang. Seekor pun tak datang. Kira kata diorang dah lama juga, dalam sejam dua. Tiba-tiba dari belakang, cerita ni saya ambil dekat Google dan bersumberkan Harian Metro atau Facebook. Tiba-tiba dari belakang dia dikejutkan dengan satu macam suara nenek menegur. Jadi suara nenek tu pun menegur. Dia kata ayatnya macam gini, korang janganlah tangkap burung wak-wak kat sini, memang takkan ada malam ni. Kata ayatnya macam tu. Jadi nenek tu pun terus berlalu pergi. Jadi 3 orang ni macam pelik lah. Yang diorang pelik, nenek ni datang dari mana? Sebab kawasan yang diorang cerita tu, nak masuk, nak akses ke situ lah, paling-paling pun kena ada lampu torchlight lah. Sebab kawasan area situ kata diorang gelap. Sebab diorang pun makin motor jauh, kenderaan diorang jauh sikit. Jadi macam mana nenek tua tu berjalan ke tempat yang diorang pasang perangkap tu lah. Jadi masing-masing bertiga kata diorang dah pelik, sebab tak mungkin nenek seorang diri boleh tegur atau macam mana. Sebab kawasan tu kata dia jauh, jauh sikit lah. Rumah ada tapi rumah bukan ada situ, jauh sikit. Jadi mungkin kawasan Bedang. Dan diorang ditegur dengan nenek tu. Jadi diorang pun teruslah kemas-kemas perangkap apa semua kan. Kira diorang pun yelah ikut pesanan orang tua kan. Kalau ada benda-benda pelik yang berlaku, satu jangan tegur, mungkin lagi tahu kan. Jadi malam tu memang tak ada hasil lagi diorang. Diorang memang tak ada hasil lah. Jadi diorang pun macam pulang tangan kosong lah. Dalam cerita juga abang tu pun sebut banyak lagi pengalaman. Jadi yang dikongsikan ni sekadar 2 je lah. Dan dia juga cerita pengalaman orang yang pemikat burung wak-wak ni biasanya memang akan dikaitkan dengan misteri. Sama ada orang tu baru dalam bidang wak-wak ni ataupun dah lama, kira macam otai lah kan. Otai season dah lama. Biasa memang adalah pengalaman-pengalaman pelik dan misteri yang berlaku waktu menangkap burung wak-wak. Dekat kiriman TikTok yang saya perolehi daripada rakan saya,
Bila tak silap saya channel TikTok tu dipanggil Brother Jailani Music satu. Nanti saya akan share lah link TikTok tu di bawah. Brother tu pun sebut pengalaman dia waktu nak memikat burung wak-wak pun ada juga berbagai-bagai misteri lagi. Jadi salah satunya penampakan si mata merah. Kata brother tu dalam channel TikToknya, biasanya pemikat burung wak-wak ni tahulah apa yang dimaksudkan dengan makhluk si mata merah. Makhluk si mata merah tu dia makhluk, dan diceritakan dalam channel TikTok brother ni, makhluk tu bermata merah dan akan datang dalam berbagai-bagai bentuk lah. Dalam channel TikTok brother tu dia kata datang dalam bentuk burung geng. Tapi burung sayap sebelah je. Sayap yang lagi satu tak ada. Macam mana tu geng? Dia terbang dengan sebelah sayap. Jadi macam saya pun tertarik lagi nak carilah gali sumber-sumber berkaitan burung wak-wak ni. Dalam satu link yang saya baca juga bersumberkan Google lah. Biasanya burung wak-wak ni dikaitkanlah dengan mistik dan juga penjaga di satu tempat tersebut lah. Penjaga burung wak-wak ni berbagai-bagai geng. Ada yang dikatakan sosok tinggi besar hitam. Ada yang dikatakan nanti akan datang satu burung yang berukuran sebesar-besarnya merempuh jaring sehingga jaring terkoyak. Dan berbagai lagi cerita, ada yang disesatkan, dia nak pergi, dah selesai menjebak burung wak-wak tu lah. Jadi dia pun nak pulang. Biasanya orang yang nangkap burung wak-wak, biasa dia akan letak macam motor mungkin agak jauh sedikit lah. Jadi waktu dia nak berjalan pulang untuk ke motor dia semula, jalan yang dia lalu tu geng, jalan dia lalu tu dia tak jumpa geng jalannya. Jadi dia pun berpusing, dia sekitar lingkaran situ lah. Puas juga dia cuba cari jalan. Dan dah lama lepas, mungkin dia pun ada ikhtiar baca-baca doa apa semua, baru ditemukan jalan. Rupanya geng, jalan yang untuk dia sampai ke motor dia dah dibaca doa rupanya. Motor dia cuma sebelah situ je geng. Ibaratnya dalam satu kaki je, tepi dia je tu dah motor dia. Sedangkan waktu tu masa dia macam tengah panik-panik lah mencari arah untuk pergi ke motor, tak jumpa langsung motor dia geng. Jadi macam tu lah sedikit sebanyak kisah pengalaman misteri pengalaman misteri dan mistik berkaitan burung wak-wak ini. Biasanya kalau saya pergi sawah saga tu pun kadang terjumpa juga geng. Dan bunyinya pun agak macam ni juga lagi bunyinya. Dia punya menjerit dengan burung-burung kan. Wah, itulah kot kan. Jadi macam inilah geng, sedikit sebanyak kisah yang saya dapat sewaktu saya mencarilah sumber untuk diceritakan di dalam channel saya pada malam ini. Jadi mungkin agak pendek sikit lagi sebab saya pun tak berapa ingat sangat cerita-cerita yang saya baca tadi. Dan sekarang ni saya di luar kampung geng. Depan ni bus stand ni geng. Kita bus stop kampung ni. Okey kan, jadi kisah untuk malam ni sedikit sebanyak macam gitu. Mungkin di next content saya akan bawa viewer, sama ada ikut saya nak bawa viewer lalu satu jalan ni. Dia taklah jalannya tu okey geng, cuma jalannya tu agak gelap. Nak tahu jalan mana yang saya nak bawa viewer pergi, jom tunggu di next content geng. Jadi saya rasa video saya mungkin sekian sampai di sini. Jadi sebelum tu terima kasih, saya nak ucapkan beribu banyak terima kasih lah kepada yang dah support channel saya ni geng. Alhamdulillah. Terima kasih korang.
yang sudi support channel saya ni. Dan terima kasih juga kepada dia dah like, komen dan kongsi video saya ni di mana-mana. Okay geng, jadi kita jumpa di next content. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam geng. Jangan lupa geng, tak lama lagi kita nak menyambut bulan Ramadan pada minggu hadapan. Khamis minggu hadapan lah, 23 bulan. Jadi okay geng, jom kita jumpa next video. Terima kasih geng. Okay, jom.